Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin semalam memaklumkan pemakaian pelitup muka di dalam bangunan dan luar bangunan dalam kawasan sekolah tidak lagi diwajibkan. Sebaliknya, ia mengikut pilihan masing-masing. Bagaimanapun, pemakaian pelitup muka masih digalakkan dalam sekolah terutama di tempat ramai orang. Bagi mengulas berkenaan dengan perubahan SOP pelitup muka di sekolah ini, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Malina Osman yang merupakan pakar kesihatan awam UPM. Doktor, apa langkah berjaga-jaga yang perlu diketahui terutama melibatkan para pendidik di sekolah sebaik perubahan SOP pelitup muka ini dilakukan, Doktor? Okey, terima kasih ya untuk soalan yang berkenaan mengenai apa yang perlu dilakukan di sekolah ya, dan kita maklum bahawa selepas hari Khamis ya dimaklumkan oleh BKJ bahawa pelitup muka tidak lagi merupakan satu perkara yang wajib ataupun mandatory dalam apa sahaja bangunan dan sebagainya, namun ia terpulang pada organisasi, dan sekarang sekolah juga mengambil keputusan yang sama. Dalam konteks ini, apa yang kita perlu perhatikan ialah kadar vaksin ya, secara keseluruhan mereka-mereka yang berisiko ya, secara keseluruhan di Malaysia kita ada lebih 84% dan juga di kalangan dewasa lebih 98%. Tinggal lagi di kalangan kanak-kanak, angka tu masih dalam julat yang pada pandangan saya tidak begitu memuaskan. Jadi syur saya di sini ialah apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan sebenarnya telah mengambil kira risiko bagi setiap tempat ya. Maksudnya kalaulah kita nak mengambil langkah berjaga-jaga, kalau kita ingat semasa pandemik dahulu, semua tempat ya, maksudnya kalau kita nak laksanakan SOP tidak kira di sekolah namun di semua tempat. Tapi dalam keadaan sekarang ni kebanyakan tempat telah membenarkan sedemikian. Jadi apa yang cuba saya sebutkan di sini ialah secara majoriti penggunaan pelitup muka tidak lagi akan menyebabkan risiko untuk mendapatkan tularan, dan ini tidak memberikan kesan langsung kepada mereka yang sihat, sudah mendapat vaksin lengkap dan juga tidak mempunyai sebarang komorbid. Namun bagi kumpulan-kumpulan yang masih belum lengkap divaksin ataupun tidak divaksin, pada pandangan saya perlu kekal berjaga-jaga memakai pelitup muka, dan ini juga mencakupi untuk kanak-kanak di sekolah ya. Dan walaupun dibenarkan ia adalah merupakan pilihan bagi mereka yang telah memenuhi kriteria yang saya sebut tadi, tidak menjadi isu. Namun mereka yang masih belum lengkap vaksin, saya berpendapat eloklah teruskan pemakaian dan juga mengambil langkah berjaga-jaga seperti mana yang telah disyorkan. Namun dalam masa yang sama, saya sangat menggalakkan cepatlah mengambil vaksin, lengkapkan vaksin, kerana kalau dibandingkan dengan SOP tingkah laku, vaksin jauh lebih berkesan untuk melindungi seseorang daripada mendapat jangkitan. Dr. Malina, kalau kita bercakap dalam konteks pelajar sekolah ini, terutamanya kalau kita mengaitkan dengan pelajar sekolah rendah lah sebagai contoh, tahap kawalan kendiri itu mungkin agak sukar, terutama yang di peringkat darjah 1, 2, 3. Itu kita bercerita di dalam sekolah, tetapi bagaimana pula melibatkan perjalanan dari rumah ke sekolah, sama ada berada menaiki van ataupun di dalam bas, dan juga selepas persekolahan itu sendiri, berkumpul di luar sekolah sementara nak tunggu van ataupun bas sekolah itu sendiri kan. Mungkin doktor ada pandangan berkenaan dengan perkara ini. Bukan itu saja ya Haris. Maksudnya bukan setakat dalam lingkungan situasi anak-anak sekolah, di sekolah dan balik sekolah, tapi juga di luar. Maksudnya bila mereka berekreasi, berjalan, hancur, berziarah sana sini dengan keluarga. Sepatutnya keadaan adalah serupa. Kebimbangan yang ditunjukkan sebenarnya adalah merupakan satu langkah yang di kalangan ibu bapa ya, mengenai SOP terbaru ini pada pandangan saya berasas, namun ia perlu diterjemahkan dengan langkah berjaga-jaga seperti mana yang sepatutnya. Ya. Maksudnya kalau memang kita memilih tidak mahu mengambil vaksin, langkah-langkah berjaga-jaga, memakai pelitup muka, menjaga kebersihan tangan dan juga semua SOP yang pernah dilaksanakan perlu dikekalkan. Kita tidak ada pilihan lain. Dan dalam masa yang sama, apa yang boleh dilakukan ialah sahutlah ya nasihat daripada Kementerian Kesihatan. Saya ingat dulu pada awal tahun ini berkali-kali rasanya lanjutan tempoh vaksin telah dikemukakan ya pada ibu bapa untuk membawa anak-anak masing-masing untuk mendapatkan vaksin berkenaan. Namun masih ramai lagi yang kekal ya dengan status quo masing-masing, enggan untuk mendapatkan vaksin. Jadi apabila pintu interaksi sosial ya, kalau kita lihat di sini sudah hampir menyeluruh dibuka, mereka-mereka yang memilih untuk tidak menerima vaksin perlu bertindak menurut apa yang sepatutnya bagi mengelakkan mereka dijangkiti. Jadi dalam konteks itu pada pandangan saya maklum ya anak-anak di peringkat sekolah rendah terutamanya dalam peringkat yang
darjah 1, 2 dan 3 tu sukar sebenarnya untuk mereka kekal memakai pelitup muka. Itulah sebabnya di peringkat awal dahulu kalau kita ingat ya, pakar-pakar perubatan kita juga turun padang menasihatkan ibu bapa untuk semua datang ke klinik mengambil vaksin. Pada pandangan saya pada ketika ini masih belum terlambat untuk berbuat demikian. Namun sekiranya masih untuk mengekalkan keadaan tersebut, untuk mengelakkan jangkitan, kita memang tidak ada pilihan lain selain pada meneruskan SOP yang sedia ada. Dr. Malina, mungkin akhir sekali nasihat doktor kepada ibu bapa, guru dan juga pelajar itu sendiri dalam kita berhadapan dengan pelbagai penyakit berjangkit pada ketika ini, doktor. Okey, secara keseluruhan ya, kalau kita perhatikan, kita bukan sahaja menghadapi COVID-19, tapi kita menghadapi influenza, cacar monyet, penyakit HFMD ya, hand foot mouth and disease ya, tangan, kaki dan mulut, dan pelbagai lagi penyakit berjangkit yang sedia ada. Dalam konteks ini, pada pandangan saya, bila kita bercakap tentang COVID-19, COVID-19 sudah hampir bersikonya sama seperti penyakit-penyakit yang lain. Kita sudah ada vaksin, kita sudah ada rawatan. Maksudnya segala apa yang telah kita lakukan di pandemik yang baru kita lepas ini 2 tahun 9 bulan ini sudah pun hampir berakhir. Yang penting di sini ialah sikap berhati-hati kita terhadap apa sahaja jangkitan. Kita ambillah pengalaman kita sepanjang pandemik itu untuk berjaga-jaga dalam konteks mengelakkan diri daripada mendapat sebarang potensi jangkitan. Dalam masa yang sama, saya sangat mengesyorkan ya, untuk semua individu dalam masyarakat di luar sana, termasuk ibu bapa, ambillah ya pandangan daripada Kementerian Kesihatan. Saya yakin ya, para doktor, petugas kesihatan sangat mengharapkan kebaikan dan juga kualiti hidup kesihatan yang terbaik untuk masyarakat, dan tidak ada siapa yang cuba mendedahkan masyarakat kepada keadaan-keadaan yang membahayakan. Jadi nasihat kita untuk mengambil vaksin, ambillah vaksin. Untuk lakukan perkara-perkara bagi mengelakkan jangkitan, lakukan sedemikian. Yang penting di sini kita lindungilah diri kita, keluarga kita dan mereka semua yang di sekeliling kita agar terhindar dari sebarang potensi jangkitan. Baik, sudah tentu pada ketika ini kawalan kendiri itu amat penting, peranan di peringkat individu, keluarga, nasihat sesama dalam kalangan masyarakat itu amat penting sekali pada ketika ini. Terima kasih sekali lagi Profesor Madya, Dr. Malina Osman, pakar kesihatan awam UPM mengulas berkenaan dengan tiada lagi perubahan SOP melibatkan pemakaian pelitup muka di sekolah.